Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung Linux Ubuntu server. Previously, we have learned on how to install VirtualBox and how to install Linux Ubuntu server. Dan kalau kita lihat, you all dah boleh masuk sampai login page, betul? Okay, before that, saya nak bagi tahu yang kita ada beberapa function dekat Virtual Oracle di mana kita boleh manage the setting okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada file, okay, kita ada machine, kita ada view, kita ada input, kita ada device. Okay, untuk file seperti biasa kita boleh lihat balik preference kita. Okay, preference kita punya details, okay, on network. Okay, and then apa yang penting kat sini kita boleh close the windows ataupun close our VM sekarang ni, ataupun kita nak shutdown. Okay, but untuk shutdown better kita shutdown dekat Ubuntu. Kita jangan shutdown dekat menggunakan VirtualBox. Okay, sebab machine kita tengah running. Okay, so kita ikut the flow. Biar Linux yang shutdown kan. Okay, dekat machine ni kalau kita lihat kita ada setting. Okay, setting ni apa yang kita dah setting pada awal-awal kita create kita punya Linux. For example, kita allocate 1 GB RAM, processor kita letak berapa acceleration, and then storage kita setkan berapa GB, and then kita punya ISO apa. Okay, so tu semua dekat setting. Okay, hari ni kita akan lihat sedikit mengenai snapshot. Okay, ni nanti kita akan lihat lebih lanjut. Okay, kita ada pause, reset dengan shutdown. Kalau kita nak pause kita punya Ubuntu, kita boleh pause. Okay, boleh klik balik. And then untuk view, kita nak full screen kan kita punya Linux command line ni, kita boleh klik full screen. Okay, or you nak adjust windows, okay, boleh juga. Okay, take a screenshot, dia akan ambil gambar. Okay, dia akan ambil gambar dalam bentuk PNG. Dia akan ambil gambar keseluruhan. Okay, then sometime bila kita nak submit kita nak copy, nak save kita punya coding ataupun kita punya command line tu, kita boleh take a screenshot dan kita boleh submit kepada boss, submit kepada lecturer dan sebagainya. So take a screenshot. Recording, kalau you nak buat recording, whatever you type, okay, you tak nak dia lupa, then you boleh record apa yang you dah belajar. Okay, and then kita ada okay, menu bar, status bar. Okay, and then kita input, keyboard and mouse, devices, USB. Kalau you connect USB, dia akan keluarkan kat sini. Contoh sekarang saya tengah connect kat handphone, dia akan keluar. Okay, so ini macam biasalah. Okay, how about kalau kita full screen, make a full screen, so dia akan jadi macam ni. Okay, so dia lebih fokus lah. Okay, so now hari ni kita nak tengok macam mana untuk kita take a snapshot. Snapshot tu apa? Okay, perasan tak kalau lepas you dah install you punya Ubuntu Linux, and then you turn off atau you shut down you punya Linux, next day bila you nak masuk balik kepada Linux, kita perlu install balik. Betul? Kita perlu install balik kita punya Linux server. Okay, okay, so dia memang by default dia memang macam tu. Okay, and then so apa kita boleh buat ialah kita boleh save ataupun kita boleh save kerja kita dekat mana kita berada. Okay, for example hari ni kita install Apache contohnya kan, Apache web server. So takkan lepas ni lepas dah shutdown petang ni, esok nak guna Apache balik, nak play around with Apache, kita nak install balik, betul tak? So kita boleh save at that state yang kita dah install Apache tadi menggunakan snapshot. So hari ni kita akan lihat, kita akan tengok contoh. Okay, okay, so first of all download kepada you punya Linux admin. So now you berada di Linux admin. Okay, and then type clear kalau you nak clearkan screen. Okay, so now okay,
kita belum belajar command line lagi. Kita belum belajar command line lagi. So, ni antara command line yang ada lah. ls. Okay, untuk list. So, sekarang ni kita berada di Linux admin. And then kita boleh klik tab cd ... untuk kita lihat home. Dekat home, kita boleh listkan apa yang ada di home. Okay. Kita cd ... untuk back. And then kita boleh listkan. Okay. So, dekat home. Okay. Paling root. Kita dah masuk home. Kita masuk Linux admin. Okay. Dalam Linux admin kita ada home. Betul tak? Kita cd ... Dekat home bila kita cd ... kita back lagi. Kita go back. Dia akan pergi ke root ataupun dia punya main. Ataupun dia punya main folder dia. Okay, so ini dia list and cd. Okay, tapi hari ni kita belum masuk untuk video ni, kita belum masuk lagi command. Okay, kat sini saya nak tunjukkan. Okay, let's say nanti bila kita dah belajar cara nak install package ataupun program. Okay, cara nak install package ataupun program dekat cara nak install package program dekat Linux, dia punya command ialah sudo ataupun super user do what apt-get. Apt-get is to get package then to get the package, then we want to install it. So kita nak install apa, nak get package apa, nak install apa, Apache 3 for example. Okay, so kita tekan enter, kita masukkan password sebab sudo kan. Sudo ni dia punya root user lah, dia punya super admin. Okay. Okay, so sekejap saya test. So let's say lepas you dah install Apache ataupun any program, okay, kita nak try tengok dia punya status. Service Apache 3 status. Okay, kalau kat sini dia menunjukkan Apache 3 tak install lagi. Okay. Service. Sekejap saya check. Okay, jom. Okay. Let's say sekarang you tengah kita dah install Apache. Okay, walaupun kat sini nampak macam within package list done, within dependency to within state function done. Betul, okay, package Apache 3. Okay, dekat sini dia tak boleh nak install Apache. Okay. Okay, let's say kita dah install sesuatu atau kita tengah buat kerja lah kan. Okay, let's say sekarang ni saya tengah buat web. Okay, ni fast example saya buat web batteryku.com. Saya nak tengok batteryku ni dia pakai server jenis apa. Okay, kalau kita tengok dia pakai apa, dia pakai HTML5 ke, dia pakai PHP ke. Kalau you tengok kat sini dia ada HTML5, HTTP server Amazon S3, IP address dia apa, dia pakai jQuery. So kat sini email dia kita dapat. So sekarang ni saya dalam proses wiki batteryku.com. So ni aktiviti saya. And then kita nak stop aktiviti ni. Okay, saya nak tutup. Dah habis kelas. Okay, so now macam mana kalau saya kata saya nak stop, kan? Okay, apa yang kita boleh buat ialah kita pergi kepada
Sorry Okay. Now kita pergi kat snapshot. Okay. You pergi kat kita punya Linux Ubuntu server ni. Kita klik pada snapshot. Klik pada snapshot. Nanti dia akan createkan. Dia akan listkan snapshot yang ada. Okay. Untuk hari ni saya nak buat snapshot baru 13 Mei. Okay. So kita klik take snapshot. Okay, so kita buat kat sini 13 Mei what web batteriku. Okay, so ni aktiviti saya. Okay, ni aktiviti kita pada hari ni. So kita klik OK dan dia akan saving the machine state yang kita cakap tadi. Okay, so okay ni yang ini. Okay, yang previous yang you nampak snapshot dia akan simpan dalam bentuk tree. Okay, and then setiap snapshot tu dia akan tarik, akan ada tarikh dia lah. Okay, yang ni yang 12 hari bulan. Okay, pukul berapa macam tu. Okay, so saya ada beberapa snapshot saya nak. Saya install snapshot, saya testing snapshot. Then hari ni kita testing what web batteriku. Okay, so tu aktiviti saya. Okay, then bila you dah habis dengan kerja you dah install what web ke, you dah install Apache ke, kan? You dah play around with Linux, and then you nak tidur, okay? You boleh tutup you punya Linux by typing shutdown now. So dia akan keluar. Okay, shutdown now. Okay, shutdown now. Kalau you shutdown saja, sometimes tak boleh mungkin you kata dia dah reschedule shutdown pada 16 hari bulan macam tu, tak boleh. Okay, shutdown now, and then let's say lah you nak back, okay, keesokan hari ni you nak play around balik dengan what web you, apa yang you dah buat. So previously sebelum kita belajar snapshot, okay, bila you double click you punya Linux Ubuntu, you power on, you kena install balik, betul tak? But now you klik you punya Linux Ubuntu, you klik bahagian yang 3 stripe ni, you klik snapshot, you dah tahu you dekat mana. Snapshot juga bagus kalau let's say you nak roll back balik kerja kita sebelum ni. Let's say you menyesal install what web. Okay, you menyesal install what web, then you nak delete boleh, ataupun you nak roll back balik kepada snapshot yang pertama dulu awal balik, yang without anything pun boleh juga. You macam mana kalau saya nak pergi ke 13 Mei what web batteriku, kita right click, kita restore. Bila right click restore, dia akan cakap nak create snapshot baru ke tidak. Tidak perlu. Okay, just untick this one and then click restore. Okay, so now dia akan pointkan Linux Ubuntu kepada 13 Mei. Okay, nampak make sure dia ada yang ni, barulah you boleh tekan start. Bila you tekan start, nanti dia akan restore balik dekat command line. See? Okay. Okay, dia akan ada warning sikit. Untuk saya ada warning sikit kat sini. Okay, saya tekan OK saja. So now dia back to what web yang hari tu, yang semalam saya buat ataupun tadi saya buat. Okay, so then you boleh play around with your Linux continue. Okay, nak buat installation dan sebagainya. Okay, so itu saja. Nanti kita sambung dengan command line.